Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala badri tamam wa misbahi dhalam wa miftahi daris salam wa syamsi dinil islam Muhammadin alaihi salatu wassalam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna ya rabbana idha syi'ta sahla. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nas'alullaha ta'ala an yarzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal qawli wal 'amal. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sihat? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Baik, saya memperkenalkan diri sedikit. Nama saya Muhammad Akram bin Ja'far. Saya berasal daripada Shah Alam dan kini menetap di Damansara Perdana. Saya merupakan graduan UAE Gombak dan kini berkhidmat sepenuh masa sebagai ataupun di sebuah pondok ataupun sekolah swasta yang terletak di Kota Damansara, dan secara sambilan saya menyampaikan kuliah di masjid-masjid dan surau-surau di sekitar Selangor dan juga wilayah persekutuan. Selamat berkenalan. Barakallahu fikum. Baik. Saya berpesan kepada diri saya dan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian supaya kita ikhlaskan niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mendapat pahala daripada amalan soleh yang kita lakukan pada saat ini lillahi taala. Insya-Allah taala pada malam ini saya akan menyampaikan kuliah yang bertajuk keimanan adalah kunci syurga, berdasarkan huraian daripada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan istimewanya malam ni, saya akan di akhir kuliah ini saya akan kongsikan satu amalan wirid atau berzikir, yang mana kelebihan wirid ini Allah Subhanahu wa taala akan masukkan seseorang itu ke dalam syurga tanpa azab. Ini masya-Allah satu fadilat yang sangat besar yang kita semua impikan, masuk ke dalam syurga tanpa azab. Maka stay tune, di akhir kuliah nanti kita akan dengarkan sama-sama insya-Allah. Baik. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minh wal jannata haqq wan naru haqq adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Warid dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iaitu barang siapa yang bersaksi bahawasanya tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalimah syahidah
dalam hadis ini, kalimah syahidah itu biasanya bila kita ucap dua kalimah syahadah, kita akan sebut asyhadu. Kalimah asyhadu itu datang dengan 3 makna baginya, iaitu saya a'tarifu, iaitu saya mengetahui, wa a'taqidu, dan saya beriktikad, wa a'tarifu, dan saya memperakui dengan lisan. Itu makna asyhadu. Ada 3 makna datang serentak dengan daripada kalimah asyhadu. Sama juga dengan syahidah, ia datang dengan 3 makna, iaitu mengetahui, berkeyakinan dan juga memperakui. Maka barang siapa yang bersaksi bahawasanya tiada Tuhan selain Allah, iaitu tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia ini, bukan semua manusia menjadikan Allah sebagai sembahan bagi mereka. Ada orang-orang kafir di atas dunia ini yang mereka menjadikan berhala sebagai sembahan mereka. Ada yang menjadikan matahari sebagai sembahan, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah pokok-pokok, batu-batu, jin dan sebagainya. Segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan sembahan yang batil. Maka hanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang berhak disembah di dalam alam ini. Yakni hanya Allah sahaja Tuhan yang berhak disembah. Adapun selain daripada Allah, itu merupakan sembahan yang batil. Dan ulama dalam menafsirkan makna la ilaha illallah, seperti Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Tuan-tuan kenal Imam Abu Hasan Al-Ash'ari? Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, beliau merupakan pelopor kepada manhaj Al-Asy'ariyah. Rata-rata di Nusantara, iaitu di Tanah Melayu, di Indonesia, di Kemboja, di selatan Thailand, Nusantara, kebanyakan Nusantara, majoriti daripada kita dari sudut akidah, kita mengikut manhaj Al-Asy'ariyah. Kita belajar sifat 20, betul? Sifat 20 itu daripada manhaj Al-Asy'ariyah. Siapa pelopor manhaj Al-Asy'ariyah? Dia ialah Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah ta'ala. Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, beliau bukannya membawa akidah baru kepada umat Islam, tidak. Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, apa yang beliau buat ialah beliau sampaikan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau mempertahankan akidah Nabi dengan menggunakan dalil dengan cara yang mantap untuk menolak fahaman-fahaman yang sesat. Maka ulama yang sezaman dengan Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari mengikut cara beliau, kemudian ulama-ulama yang seterusnya juga mengikut cara beliau. Maka mereka yang mengikut cara Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ini dikenali sebagai golongan Al-Asy'ariyah. Sehingga kan pada zaman kita sekarang, apabila disebut Ahlu Sunnah wal Jamaah, maka yang difahami daripada Ahlu Sunnah wal Jamaah ialah golongan Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Itu sedikit sejarah tentang Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Okey, Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari pada menafsirkan makna la ilaha illallah, kata beliau la khaliqa illallah, iaitu tiada pencipta selain daripada Allah. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari tafsirkan makna la ilaha illallah sebagai tiada pencipta selain daripada Allah. Dan ini membawa kepada tiada yang berhak disembah selain daripada Allah. Kerana apabila dalam alam ini, kerana apabila tiada pencipta selain daripada Allah bagi alam ini, maka yang berhak disembah ialah Allah. Kerana dia satu-satunya, kerana dia sahaja yang mencipta dalam alam ini. Kerana dia sahaja yang mencipta alam ini. Tidak ada selain daripada Allah yang mencipta alam ini.
Maka Allah Subhanahu wa taala, dia merupakan pencipta bagi sekalian alam ini. Dia merupakan pencipta bagi segala sesuatu. Daripada sekecil-kecil makhluk yang kita boleh lihat dengan mata kasar kita, iaitu az-zarrah. Tuan-tuan dan puan-puan pernah melihat az-zarrah? Siapa dekat sini yang pernah melihat az-zarrah? Ada tak? Az-zarrah itu, tuan-tuan dan puan-puan, az-zarrah itu merupakan makhluk yang paling kecil yang kita boleh lihat dengan mata kasar kita. Saya yakin kebanyakan daripada kita pernah melihat. Apakah itu az-zarrah? Az-zarrah ialah kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok pada cahaya matahari yang masuk melalui tingkap rumah, bukankah tuan-tuan akan nampak debu-debu ataupun habuk-habuk yang berterbangan? Betul? Itu dinamakan sebagai az-zarrah. Zarrah itu merupakan makhluk yang paling kecil yang kita boleh lihat dengan mata kasar kita. Maka az-zarrah itu diciptakan oleh Allah. Begitu juga dengan makhluk yang lebih kecil daripada zarrah yang kita tak boleh lihat dengan mata kasar kita. Sehinggalah kepada makhluk yang paling besar dari sudut saiz, iaitulah al-arash. Juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-arash itu, tuan-tuan, ia merupakan makhluk yang paling besar dari sudut saiz. Warid dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, seluruh langit dan bumi jika dibandingkan dengan al-kursi, al-kursi itu merupakan satu makhluk yang Allah ciptakan dan ia berada di bawah arash. Seluruh langit dan bumi jika dibandingkan dengan al-kursi, maka umpama sebentuk cincin yang dilemparkan atas padang pasir yang luas. Allahu Akbar. Bayangkan, tuan-tuan, kalau kita fikir dengan lebih mendalam tentang makna ini, kita sekarang ini manusia, kita hidup di atas muka bumi, yang mana muka bumi yang kita pijak ini merupakan muka bumi yang pertama. Di bawah bumi yang pertama ini ada 6 lagi bumi yang lain, yang mana kata ulama tidak ada manusia dan jin yang hidup pada bumi yang bawah ini. Manusia dan jin cuma hidup di atas muka bumi yang pertama. Adapun bumi yang kedua sampai yang ketujuh itu hanya didiami oleh binatang dan juga tumbuh-tumbuhan. Dalam ataupun di atas bumi yang pertama ini pun sudah cukup besar. Tak ada seorang pun daripada kita yang pernah sampai ke setiap tempat di atas muka bumi yang pertama ni. Ke ada di kalangan tuan-tuan yang pernah sampai setiap tempat di atas muka bumi yang pertama ini? Saya percaya tak ada. Maksudnya bumi yang pertama ini sudah cukup besar. Di bawah bumi yang pertama ini ada 6 lagi bumi yang lain, yang mana jarak antara setiap satu bumi itu, contoh bumi yang pertama dengan bumi yang kedua, bumi yang kedua dengan bumi yang ketiga, sampailah bumi yang ketujuh, jarak antara setiap satu itu merupakan jarak 500 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Subhanallahil azim. Dan langit yang kita boleh lihat dengan mata kita, langit yang kita berada di bawahnya sekarang ini merupakan langit yang pertama. Sekarang ni kalau kita berada di luar, kita pandang atas, kita nampak langit yang berwarna biru itu. Kalau kita pergi Mekah, kita pandang atas, kita akan nampak langit yang sama. Kalau kita pergi negara lain, pergi Jepun sebagai contoh, kita pandang atas, kita masih lagi nampak langit yang sama. Maksudnya langit yang kita nampak ini sudah pun besar, sudah pun cukup luas. Tapi ini baru langit yang pertama. Di atas langit yang pertama ini ada 6 lagi langit yang lain, yang mana sama juga jarak antara setiap langit itu merupakan jarak 500 perjalanan. Allahu Akbar. Tapi dalam hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda sebut,
seluruh langit dan bumi, iaitu 7 petala langit dan 7 petala bumi ini, yang bagi kita sudah cukup besar, kalau dibandingkan dengan Al-Kursi, hanya ibarat sebentuk cincin yang dilempar atas padang pasir yang luas. Allahu Akbar. Subhanallahil azim. Okey, sambungan hadis itu, Rasulullah bersabda, mafhumnya, Al-Kursi yang diumpamakan sebagai padang pasir yang luas tadi, Al-Kursi apabila dibandingkan dengan Al-Arash, Al-Kursi itu ibarat sebentuk cincin yang dilempar atas padang pasir yang luas. Allahu Akbar. Subhanallahil azim. Maka daripada hadis ini kita tahu bahawasanya Al-Arash merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar dari sudut saiz. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum itu, Arash ni tuan-tuan, Arash ni bentuknya seperti katil. Ada bentuknya 4 segi, ada 4 sisi dan ada 4 tiang baginya. Yang mana setiap tiang itu ditanggung oleh satu malaikat penanggung Arash. Maksudnya sekarang ni ada 4 malaikat yang sedang menanggung Arash. Di akhirat nanti, setiap tiang Arash itu akan ditanggung oleh 2 malaikat penanggung Arash. Maksudnya akan jadi 8. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa ataupun dalam pada malam Mi'raj, baginda Rasulullah telah melihat malaikat ini pada malam itu. Dan Rasulullah sifatkan, Rasulullah kata, jarak antara cuping telinga mereka yang saya pegang ni, antara cuping telinga mereka dengan bahu mereka ini, jarak ini, kata Nabi, jaraknya ialah ibarat jarak seekor burung yang terbang menjunam ke bawah selama 700 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Itu baru jarak antara cuping telinga sampai bahu sahaja bagi malaikat penanggung Arash. Belum lagi keseluruhan jasad malaikat penanggung Arash tersebut. Allahu Akbar. Maka Arash merupakan makhluk yang paling besar dari sudut saiz. Maka dari sekecil-kecil makhluk sampailah kepada sebesar-besar makhluk, iaitu Arash, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan setiap perbuatan yang dilakukan oleh makhluk tersebut. Seperti gerak-gerak kita, diam-diam kita, niat-niat hati kita, lintasan-lintasan hati yang masuk dalam hati kita, daun-daun yang gugur ke tanah, ikan-ikan yang berenang dalam lautan, semua perbuatan makhluk Allah Subhanahu wa taala juga yang menciptakannya. Tidak ada pencipta bagi alam ini selain daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang menciptakannya, iaitu dengan makna mengeluarkannya daripada tiada kepada ada. Maka tiada pencipta bagi alam ini selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ini membawa kepada hanya Allah sahaja yang berhak disembah. Adapun selain daripada Allah itu bukan pencipta, maka tidak berhak disembah oleh kita. Jadi ini antara makna la ilaha illallah. Dan satu perkara penting yang saya nak sampaikan tentang Al-Arash tadi, Al-Imam Sayyidina Ali ibn Abi Talib, beliau apabila menyebut tentang Arash, seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, kata Sayyidina Ali, Inna Allah khalaqal arsha izharan liqudratih walam yattakhidhu makana lidhatih. Maknanya, sesungguhnya Allah menciptakan Al-Arash untuk menzahirkan kekuasaannya, bukan untuk menjadikan Arash itu sebagai tempat bagi zatnya. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita orang Islam, seperti mana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidah kita, kepercayaan kita tentang Allah, Allah itu wujud, Allah itu ada. Adanya Allah Subhanahu wa taala itu tanpa dia bertempat.
Iaitu Allah bukan berada di satu tempat seperti mana kita semua bertempat di satu tempat. Allah tu bukan berada di atas bumi seperti mana golongan Hindu menyembah berhala yang berada di batu Kif. Allah itu bukan berada di bumi. Allah itu bukan berada di atas langit. Allah itu bukan duduk di atas arash ataupun berada di atas arash. Allah itu bukan bertempat di satu tempat. Dan Allah juga bukan bertempat di semua tempat. Seperti mana tersebarnya udara di semua tempat. Di dalam surau ada, dalam rumah ada, dalam longkang ada, dalam tandas ada. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Allah tak sama dengan udara. Allah tidak tersebar di semua tempat seperti mana udara. Keyakinan umat Islam, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah ialah meyakini bahawasanya Allah ada tanpa bertempat. Iaitu Allah bukan berada di satu tempat dan Allah itu bukan berada di mana-mana tempat. Ini seperti mana yang disebutkan oleh ulama dari zaman dahulu sampailah ke zaman kita sekarang, sama ada ulama Arab maupun ulama Melayu. Kalau tuan-tuan tengok contoh ulama Melayu, Baginda As-Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Sultan Selangor yang kelima. Specialnya Sultan Selangor yang kelima ini, Sultan Sulaiman, Baginda merupakan sultan dan juga ulama, seorang yang alim. Baginda ada mengarang kitab yang berjudul Pohon Agama Bahagian Rukun Iman, yang mana kitab ini pernah menjadi silibus di sekolah-sekolah agama di Selangor suatu ketika dahulu, yang lebih kurang 100 tahun yang lepas. Dalam kitab ini Baginda Sultan mengajarkan sifat 20. Apabila mensyarahkan tentang sifat qiyamuhu binafsih, Baginda Sultan sebut Allah ada tanpa bertempat. Ini salah satu contoh yang disebutkan oleh ulama dalam kitab mereka. Sedangkan beratus-ratus kitab yang menyebut tentang akidah ini bahawasanya umat Islam mempercayai Allah ada tanpa bertempat. Maka arash itu Allah ciptakan bukan untuk menjadikan arash sebagai tempat bagi zatnya, tidak. Tapi untuk menzahirkan kekuasaan Allah seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Ali ibn Abi Talib rahimahullah. Sayyidina Ali ibn Abi Talib, siapakah guru beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan guru kepada para sahabat, termasuklah Sayyidina Ali. Maka inilah apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu sedikit makna tentang makna la ilaha illallah. Kita sambung lagi makna hadis wahdahu la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah pada ketuhanan. Tidak ada sekutu bagi Allah. Imam Abu Hanifah, pengasas kepada mazhab Hanafi, pada menyebut sifat wahdaniyah Allah, dia kata innallaha wahidun la min tariqil adad walakin min tariqi annahu la syarika lahu fil uluhiyah. Kata Imam Abu Hanifah, sesungguhnya Allah wahid, bukan dari jalan bilangan, tetapi dari segi Allah Subhanahu wa taala tak ada sekutu padanya, tak ada sekutu baginya pada ketuhanan. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan tahu, bagi yang belajar bahasa Arab, perkataan wahid, bila kita perkataan wahid dalam bahasa Arab, ia boleh diterjemahkan sebagai satu dari sudut bilangan, betul? Wahid, ithna, thalatha. Kalau kita kata hatifun wahid, sebuah telefon ataupun satu telefon, wahid boleh diterjemahkan sebagai satu dari sudut bilangan. Tapi sesuatu yang satu dari sudut bilangan itu hanya bagi jisim. Adapun Allah Subhanahu wa taala bukan jisim. Allah tak sama dengan makhluk. Maka kita tak kata Allah itu satu dari sudut bilangan. Dan sesuatu yang berbilang, ia menerima belah bahagi. Sesuatu yang berbilang ataupun sesuatu yang jisim, ia menerima belah bahagi. Contohnya telefon ini, kalau dipatah-patahkan, bukankah ia boleh dibahagi kepada beberapa juzuk? 1, 2, 3. Betul? Kalau dipatah-patahkan, asalnya satu, tapi ia menerima belah bahagi, maka ia boleh dibahagikan kepada beberapa juzuk. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Allahu laisa jisman, Allah bukan jisim. Maka Allah bukan satu dari sudut bilangan dan dia tidak menerima belah bahagi. Maka wahid
apabila kita sebut, kita sandarkan kepada Allah, kita tidak terjemahkan sebagai satu dari sudut bilangan, tidak. Tapi ulama terjemah sebagai esa, iaitu tidak ada sekutu bagi Allah pada ketuhanan. Baik, kita sambung lagi makna hadis. Qala Rasul wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahawasanya Muhammad hambanya, iaitu hamba Allah dan rasulnya. Wajib kita beriman bahawasanya Nabi Muhammad, iaitu Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi, yang mana baginda merupakan daripada bangsa Arab, daripada kabilah Quraisy. Baginda merupakan hamba Allah dan juga rasulnya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Islam, kita tak sama dengan golongan Kristian ataupun Nasrani. Golongan Nasrani, mereka percaya bahawasanya Nabi Isa merupakan Tuhan. Sebahagian daripada mereka kata Isa merupakan Tuhan. Sebahagian daripada mereka kata Nabi Isa merupakan anak kepada Tuhan. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Kita orang Islam, kita tidak sama dengan golongan Nasrani ataupun Kristian. Kita kata Nabi Isa merupakan hamba Allah dan juga Rasulnya, ciptaan Allah. Begitu juga dengan Nabi Muhammad, baginda merupakan hamba Allah dan juga Rasulnya, ciptaan Allah. Kita tidak kata Nabi Muhammad ialah Tuhan. Kita tak kata Nabi Muhammad ialah anak Tuhan, tidak. Kita kata Nabi Muhammad merupakan hamba Allah dan Rasulnya. Itu yang betul. Wajib kita beriman bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda merupakan nabi yang terakhir yang diutuskan. Tak ada nabi baru. Nabi Muhammad merupakan nabi dan rasul yang terakhir yang diutuskan. Tidak ada nabi dan rasul yang baru, yang baru diutuskan selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Adapun Nabi Isa, yang mana baginda masih lagi hidup sampai sekarang, baginda berada di atas langit ataupun pada langit yang kedua. Nabi Isa alaihi salam, baginda bukannya nabi baru dan rasul baru yang diutuskan selepas Nabi Muhammad, tidak. Bahkan Nabi Isa diutus sebelum daripada Nabi Muhammad. Walaupun baginda masih lagi hidup sekarang, tapi baginda diutus sebelum Nabi Muhammad, bukannya selepas. Maka adapun selepas daripada Nabi Muhammad, tak ada nabi ataupun rasul yang baru diutuskan, tak ada. Nabi Muhammad merupakan nabi dan juga rasul yang terakhir. Dua perkara ini, iaitu la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, ini merupakan asal kepada agama Islam. Barang siapa yang mempercayai makna dua kalimah syahadah ini, dan kalau dia belum Islam, dia daripada orang yang kafir, kemudian dia mengucap dua kalimah syahadah, maka dia masuk ke agama Islam. Dua kalimah syahadah ini merupakan asal kepada agama Islam. Okey. Sambung lagi makna hadis, wa anna Isa Abdullahi wa rasuluh, dan bahawasanya Isa merupakan hamba Allah dan rasulnya. Kita telah syarah tadi. Dan wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan apa maksud wa kalimatuhu alqaha ila Maryam? Maksudnya ialah Nabi Isa, yang mana baginda merupakan anak kepada Sayyidatuna Maryam, yang Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan malaikat untuk memberitahu kepada Maryam khabar gembira bahawasanya beliau mengandungkan Nabi Isa alaihi salam. Itu maksud wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Okey. Kemudian sabda Nabi lagi wa ruhun min. Wa ruhun min bermaksud ruh Nabi Isa itu mulia, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dekat sini tak boleh kita terjemahkan sebagai ruh Nabi Isa merupakan satu juzuk daripada zat Allah Subhanahu wa taala, tak boleh. Seperti mana yang kita sebut tadi, Allah Subhanahu wa taala bukan jisim. Allah tak sama dengan makhluk. Maka tak ada sesuatu pun yang terpisah daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka wa ruhun min bukan maksudnya ruh Nabi Isa
merupakan sebahagian daripada zat Allah Subhanahu wa taala yang terpisah. Tidak. Bahkan waruhun min dekat sini diterjemahkan oleh ulama sebagai ruh Nabi Isa merupakan ruh yang mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Kemudian sabda Nabi wal jannata haqq wan naru haqq. Dan syurga itu benar dan neraka itu benar. Wajib kita beriman kepada dua perkara ini, iaitu syurga dan juga neraka. Syurga merupakan makhluk, merupakan tempat yang Allah ciptakan sebagai balasan baik kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Banyak nikmat yang Allah ciptakan di dalam syurga. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam ahli syurga insya-Allah taala. Amin. Banyak nikmat yang Allah ciptakan di dalam syurga sana. Dan syurga Allah Subhanahu wa taala telah ciptakannya. Maksudnya syurga telah pun ada sekarang. Dan syurga ini terletak di atas langit yang ketujuh. Syurga terletak di atas langit yang ketujuh. Tapi bukanlah lantai bagi syurga itu ialah langit yang ketujuh, tak. Bahkan ada jarak antara langit yang ketujuh dengan syurga, ada jarak. Dan neraka merupakan tempat yang Allah ciptakan sebagai balasan buruk kepada orang-orang kafir. Banyak azab yang Allah sediakan di dalam neraka. Antaranya, penghuni neraka kelak akan dimasukkan satu rantai besi yang berhasta-hasta panjangnya, akan dimasukkan ke dalam mulut mereka, lalu akan direntap daripada dubur mereka. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Itu antara azab yang Allah sediakan di dalam neraka. Neraka ini Allah ciptakan sebagai balasan buruk kepada orang-orang yang tidak beriman, kepada orang-orang kafir. Dan sebahagian daripada orang Islam, orang yang beriman, yang mati dalam keadaan fasik, mereka juga akan masuk ke dalam neraka. Tapi orang yang fasik, orang yang beriman, walaupun mereka masuk ke dalam neraka, pada akhirnya mereka akan keluar daripada neraka dan akan masuk ke dalam syurga. Dan neraka ia terletak di bawah bumi yang ketujuh. Tadi syurga berada di atas langit yang ketujuh, neraka pula berada di bawah bumi yang ketujuh. Sambung lagi, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Maknanya ialah Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia, Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam syurga walaupun dia pernah melakukan dosa-dosa besar. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Makna hadis ini ialah orang yang beriman, kan tadi pada awal hadis sebut barang siapa yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad ialah hamba dan pesuruhnya, dan bahawasanya Nabi Isa ialah hambanya dan pesuruhnya, dan syurga, beriman dengan syurga dan neraka. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya dia beriman, orang mukmin. Orang yang beriman, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Orang yang beriman, sekalipun dia melakukan dosa-dosa besar, Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman sekalipun dia melakukan dosa-dosa besar, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam syurga. Yakni dengan maksud kalau orang-orang yang difahami daripada hadis ini ialah orang yang beriman sekalipun dia orang yang fasik, iaitu orang yang melakukan dosa besar dan mati sebelum sempat bertaubat daripada dosa-dosa mereka, sekalipun dia di kalangan orang fasik, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam syurga. Yakni dengan makna orang yang fasik tapi dia mempunyai keimanan, dia beriman. Orang yang fasik ini mereka ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, sama ada Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosanya dan dia akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa azab. Ataupun keadaan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa-dosanya, lalu dia akan masuk ke dalam neraka. Tapi walaupun masuk dalam neraka, dia akan dimasukkan ke dalam neraka untuk satu tempoh masa.
Selepas tamat tempoh azabnya, dia akan dikeluarkan daripada neraka dan lalu dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaan orang yang fasik. Adapun orang yang soleh, sudah tentu dia akan masuk ke dalam syurga tanpa azab. Adapun orang kafir, orang yang tidak beriman ataupun orang yang asalnya beriman kemudian dia melakukan perkara-perkara yang merosakkan akidah dia, yang membatalkan keimanan dia, lalu dia jatuh murtad, jadi orang kafir. Orang yang kafir, orang yang tidak beriman, apabila dia mati dalam keadaan itu, dalam keadaan kafir, maka di akhirat nanti dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan dia tak akan keluar daripada neraka selama-lamanya. Walaupun di atas dunia ini dia melakukan banyak kebaikan kepada orang lain. Dia menyumbang duit sana sini, menyumbang duit berjuta-juta contohnya. Dia membantu orang yang dizalimi, dia melindungi orang yang dizalimi. Pada sangkaan manusia di atas dunia ni, dia di kalangan orang yang baik ataupun dia melakukan kebaikan. Tetapi dia orang yang kafir, yakni orang yang tidak beriman, maka orang yang kafir dia buat banyak mana kebaikan sekalipun tapi tak ada pahala yang Allah kurniakan kepadanya. Kerana dia tak ada syarat utama untuk amalan kebaikan itu diterima, iaitu beriman, dan di akhirat kelak dia akan masuk ke dalam neraka dan tak akan keluar daripada neraka selama-lamanya kerana dia tak ada kunci untuk masuk ke dalam syurga, iaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan dan puan-puan, keimanan merupakan kunci kepada syurga. Orang yang beriman, walaupun dia di kalangan orang yang fasik, tapi dia mati dalam keadaan yang beriman. Keadaannya ada dua seperti yang saya sebut tadi. Sama ada Allah ampunkan dia lalu dia masuk ke dalam syurga tanpa azab, ataupun dia tidak diampunkan, akan masuk ke dalam neraka terlebih dahulu, tetapi dia tak akan kekal di dalam neraka. Dia akan keluar juga daripada neraka, lalu dia akan masuk ke dalam syurga pada akhirnya. Itu bagi orang yang beriman. Adapun orang kafir, dia tak akan masuk ke dalam syurga selama-lamanya. Bahkan dia akan kekal di dalam neraka, tak akan keluar daripadanya. Maka keimanan itu merupakan kunci kepada syurga, kunci untuk masuk ke dalam syurga. Maka muslimin dan muslimat, kita ni yang lahir daripada ibu ayah yang Islam dan membesar sebagai orang Islam, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman ini. Bahkan seseorang yang dikurniakan iman, walaupun hidup di atas dunia ini dia susah, contohnya dia ditimpa penyakit, dia bukan di kalangan orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang susah, ataupun dia ditimpa banyak musibah, banyak ujian, tapi dia daripada orang yang beriman, maka ketahuilah bahawasanya nikmat iman itu merupakan nikmat sebesar-besar nikmat yang Allah kurniakan kepada seorang hamba, yang mana dengannya kalau dia mati dalam keadaan beriman, dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib kita bersyukur di atas nikmat iman ini. Jangan kita melakukan apa jua perkara yang boleh menyebabkan akidah kita rosak, yang boleh menyebabkan keimanan kita ini terbatal. Hendaklah wajib kita jaga diri kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan keimanan kita. Ketahuilah tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab akidah, dalam ilmu akidah, ada satu bab yang dinamakan sebagai babu riddah, yakni perkara-perkara yang boleh membatalkan iman. Wajib kita mempelajari bab ini, bab riddah. Kerana apa? Bukannya untuk kita melakukannya, tidak. Kita belajar perkara-perkara yang boleh membatalkan iman, bukan untuk kita melakukan perkara-perkara yang membatalkan iman tersebut, tidak. Tapi kita belajar perkara-perkara yang membatalkan iman supaya kita tahu apakah ia dan kita boleh jaga diri kita daripada perkara tersebut. Riddah itu terbahagi kepada tiga. Ada riddah dari sudut keyakinan, seperti mempercayai bahawa Allah tu sama dengan makhluk, mempercayai bahawa Allah tu macam manusia, ada baginya anggota badan, ataupun berjisim, ataupun bertempat. Ini contoh riddah dari sudut keyakinan.
perkara yang boleh membatalkan iman. Dan riddah juga yang kedua ialah riddah dari sudut perbuatan, seperti sujud kepada berhala. Sujud kepada berhala walaupun bukan dengan niat menyembah, hukumnya terbatal keimanan, terkeluar dia daripada agama Islam. Dan contoh lain, mencampak mushaf Al-Quran ke tempat yang kotor ataupun ke dalam tong sampah, juga siapa yang melakukannya terbatal keimanan dia. Ini contoh riddah dari sudut perbuatan. Kemudian yang ketiga ialah riddah dari sudut ucapan, seperti seseorang mencaci Allah Subhanahu wa taala, ataupun mencaci agama Islam, ataupun mencaci Nabi Muhammad, ataupun mencaci para anbiya, ataupun mencaci Al-Quran. Ini contoh riddah dari sudut ucapan. Barang siapa yang mengucapnya, yang menyebut ataupun mengucap contoh riddah dari sudut ucapan ini, maka terbatal keimanan dia, walaupun dia sebut itu dalam keadaan marah, walaupun dia sebut itu dalam keadaan yang bergurau. Tak ada uzur baginya pada kekufuran, tidak ada uzur. Maka ini 3 pembahagian riddah. Riddah dari sudut keyakinan, riddah dari sudut perbuatan, dan juga riddah dari sudut ucapan. Wajib kita belajar tentang perkara-perkara ini supaya kita dapat jaga keimanan kita daripada perkara-perkara yang membatalkan iman tersebut. Zaman kita sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, merupakan zaman fitnah, di mana banyak tersebar di luar sana fahaman-fahaman yang sesat. Tuan-tuan dan puan-puan sendiri tahu, di luar sana tersebarnya fahaman liberalisme, tersebarnya fahaman pluralisme. Bahkan ada di kalangan ulama, di kalangan orang Melayu yang sampaikan tidak percaya tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Ada. Dan di luar sana juga tersebar fahaman Syiah, fahaman Khawarij, fahaman Mu'tazilah, fahaman Mujassimah, Musyabbihah. Banyak fahaman-fahaman sesat yang tersebar di luar sana. Maka pada zaman kita sekarang ini sangat-sangat penting untuk kita terapkan, untuk kita perkasakan ataupun bersungguh-sungguh menyebarkan ilmu akidah, yang mana dengannya generasi pada masa akan datang, umat Islam pada zaman kita sekarang ini yang berada pada zaman fitnah, khususnya dalam bab akidah, supaya mereka mantap dalam ilmu akidah dan akidah mereka terjaga daripada terikut dengan fahaman-fahaman sesat yang boleh merosakkan akidah mereka, yang boleh membatalkan keimanan mereka. Maka tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana ulama pada zaman dahulu, mereka sangat menekankan ajar sifat 20 kepada masyarakat. Kalau kita tengok atuk nenek kita dulu, mereka datang pondok ataupun mereka belajar daripada tok-tok guru sifat 20. Seperti mana atuk saya, dia untuk setiap anak dia akan tuliskan sifat 20 dalam satu buku nota kecil, dan dia akan suruh semua anaknya untuk hafal sifat 20 tersebut. Ini antara usahanya untuk mantapkan akidah dalam diri anak-anaknya. Kita berhenti seketika untuk beri laluan azan, dan kita sambung selepas azan insya-Allah taala. Kita sambung sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tadi saya sebut sebagaimana ulama ataupun tok-tok kita pada zaman dahulu, mereka begitu menekankan ajar sifat 20, maka kita pada zaman kita sekarang lebih-lebih lagi untuk kita tekankan kepada anak-anak kita, pada generasi kita sekarang, untuk mantapkan sifat 20 dalam hatinya, supaya menjadi benteng kepada dirinya daripada terpengaruh dengan fahaman-fahaman yang sesat. Lihat macam mana tanah Melayu, ulama-ulama kita begitu kuat
ajar sifat 20 kepada masyarakat, sehingga kan walaupun dimasuki oleh penjajah, dimasuki oleh Portugis, Belanda, British, Jepun, komunis dan sebagainya selama beratus-ratus tahun, tapi umat Islam di tanah Melayu ini tidak berubah akidah mereka. Majoriti daripada kita masih lagi berpegang dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kerana apa? Kerana ulama-ulama kita pada zaman dahulu sangat-sangat kuat, sangat-sangat rajin dalam menyampaikan sifat 20 kepada masyarakat. Ini menjadi benteng kepada mereka daripada terpengaruh dengan fahaman yang sesat. Bukankah Portugis masuk ke negara kita, mereka cuba untuk mengkristiankan orang-orang kita? Bahkan tapi mereka tidak berjaya. Nampak? Itu antara sebab, iaitu ulama sangat-sangat rajin ataupun sangat-sangat kuat dalam menyampaikan ataupun mengajar sifat 20 kepada masyarakat, dan ini sebagai benteng kepada mereka daripada terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang sesat dan juga ajaran-ajaran yang merosakkan akidah. Okey. Dan hadis ini juga tuan-tuan dan puan-puan, ia ada tafsiran lain daripada ulama, iaitu barang siapa yang membaca lafaz-lafaz ini, lafaz-lafaz yang warid dalam hadis ini, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannata haqq wan naru haqq. Sampai sini. Barang siapa yang membaca lafaz-lafaz ini, yang mana ia dinamakan sebagai asy-syahadah al-khassah. Nama zikir ini ialah asy-syahadah al-khassah. Siapa yang membacanya, Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepadanya taufik untuk beramal soleh dan meninggalkan dosa-dosa besar. Barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa besar seperti mana yang warid dalam Al-Quran dan hadis, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan baginya dosa-dosa kecil. Maka ini membawa kepada masuk ke dalam syurga tanpa azab. Inilah amalan yang saya sebut di awal tadi. Satu amalan yang mana fadilatnya ialah masuk, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan seseorang itu ke dalam syurga tanpa azab. Inilah wirid tersebut, inilah zikir tersebut yang dinamakan sebagai asy-syahadah al-khassah. Okey, sekarang ni saya sebut, kemudian tuan-tuan dan puan-puan ulang selepas saya. Okey? Boleh? Okey. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minh wal jannata haqq wan naru haqq. Barang siapa yang beramal dengan wirid ini, dengan zikir ini, dengan syahadah asy-syahadah al-khassah ini, Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepadanya taufik untuk beramal soleh dan meninggalkan dosa-dosa besar. Barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa besar, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan baginya dosa-dosa kecil, dan ini membawanya kepada masuk ke dalam syurga tanpa azab kalau dia mati dalam keadaan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak bacaan asy-syahadah al-khassah ini dalam WhatsApp, nanti selepas solat Isyak boleh berjumpa dengan saya insya-Allah taala. Boleh? Saya hantarkan kepada Haji, nanti Haji forward kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian insya-Allah taala. Baik, sampai sini sahaja kuliah kita pada malam ini. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu kulla khair. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ilmu yang kita buat pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan segala urusan kita, murahkan rezeki kita, kurniakan kepada kita taufik untuk beramal saleh, untuk melaksanakan segala kewajipan dan meninggalkan segala perkara yang haram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambah ilmu kita dan kurniakan kepada kita kefahaman dalam agama.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kita husnul khatimah dan himpunkan kita di dalam syurga kelak bersama-sama mereka yang kita kasih dan sayang. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.